Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Atira Minuddin dalam Sirius Utama 7.45 malam hari ini 25 Januari 2021. Hanya tinggal satu daripada 8 daerah di Terengganu dikategorikan zon kuning penularan COVID-19, manakala 7 lagi termasuk 2 daerah terbaru iaitu Marang dan Hulu Terengganu dikategorikan zon merah hari ini. Daerah yang masih dikategorikan sebagai zon kuning ialah Kemaman apabila merekodkan 19 kes positif COVID-19 dalam tempoh 2 hari mulai semalam. Hulu Terengganu dan Marang dikategorikan sebagai zon merah selepas masing-masing mencatat sebanyak 50 kes dan 42 kes setakat jam 12 tengah hari tadi. Kes positif di Setiu dan Kuala Nerus yang dikategorikan sebagai zon merah semalam terus melonjak masing-masing kepada 63 kes dan 94 kes. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu memaklumkan menerusi laman Facebook rasminya, kes positif COVID-19 di Kuala Terengganu, Besut dan Dungun yang sejak lebih seminggu lalu dikategorikan zon merah tidak menampakkan penurunan apabila terus meningkat setiap hari. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Nur Azimi Yunus berkata, satu kematian dilaporkan hari ini membabitkan seorang lelaki berusia 82 tahun yang dimasukkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ pada Selasa 2 minggu lalu. Beliau berkata mangsa mempunyai sejarah penyakit kencing manis, darah tinggi dan buah pinggang mendapatkan rawatan awal di hospital swasta kerana sesak nafas selepas mengalami gejala demam dan batuk selama 5 hari. Kementerian Sumber Manusia KSM memaklumkan seramai 154 daripada 6,894 pekerja asing disahkan positif selepas menjalani ujian saringan semalam. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, angka itu menjadikan jumlah keseluruhan pekerja asing disahkan dijangkiti COVID-19 seramai 4,096 orang sejak ujian saringan dijalankan pada 1 Disember tahun lalu. Ia selari dengan arahan kerajaan yang mewajibkan semua pekerja asing khususnya di 6 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan untuk menjalani ujian saringan COVID-19 dan kos ujian saringan ditanggung majikan masing-masing. Beliau berkata sebanyak 854 klinik menyertai program saringan terbabit. Mengenai operasi di tapak binaan, Ismail Sabri berkata, anggota penguatkuasa Lembaga Pembangunan dan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB, menjalankan 8 pemeriksaan di seluruh negara. Hasil pemeriksaan mendapati sebanyak 7 tapak binaan beroperasi manakala 1 lagi tidak. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Perintah Kawalan Pergerakan kali ini melihat kepada kepentingan ekonomi tidak kira melalui syarikat gergasi maupun peniaga kecil-kecilan dan pada masa yang sama perlu menumpukan kesihatan rakyat. Keputusan melaksanakan PKP kali kedua dengan memberi kelonggaran tertentu terutama bagi sektor ekonomi adalah sesuatu yang sukar tetapi perlu dibuat untuk mengimbangi aspek kesihatan rakyat dan ekonomi. Ismail Sabri menjelaskan biarpun pelbagai bantuan disalurkan kepada rakyat, kerajaan tidak boleh memberi bantuan selama-lamanya dengan mengambil kira kesan jangka panjang. Beliau menegaskan sektor perkilangan pula dibuka bukan untuk menjaga hati namun kerana rantaian ekonomi yang membabitkan operasi syarikat dan nasib pekerja harus diutamakan. Penjara Bentong dan kuartus kaki tangan akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula hari ini sehingga 8 Februari depan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu dibuat selepas laporan peningkatan kes positif COVID-19 di Penjara Bentong seperti direkodkan Kementerian Kesihatan KKM. Beliau berkata KKM juga mengesahkan berlaku peningkatan mendadak kes jangkitan COVID-19 dalam masa singkat dalam kalangan tahanan di lokaliti itu. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, kerajaan hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Penjara Bentong dan kuartus kaki tangan bermula 25 Januari hingga 8 Februari 2021.
Beliau juga berkata SOP PKPD di penjara ini juga sama seperti yang diumumkan sebelum ini, termasuk pergerakan keluar masuk dan lawatan oleh ahli keluarga adalah tidak dibenarkan. 4 lelaki cedera parah dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan di kilometer 401 Lebuh Raya Utara Selatan di Hulu Selangor pada Ahad. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Arsad Kamarudin berkata, pihaknya menerima laporan kejadian itu pada jam 11.20 malam. Kemalangan itu membabitkan sebuah trailer muatan jentera berat, 2 lori dan sebuah van. Kemalangan berlaku ketika sebuah lori dari Kuala Lumpur dalam perjalanan ke Perak telah mengubah laluan ke lorong kanan dari lorong kiri untuk memotong sebuah trailer. Sebuah van dari arah belakang tidak sempat mengelak dan melanggar belakang lori serta trailer berkenaan. Trailer itu hilang kawalan lalu melanggar belakang sebuah lori lain yang sedang berhenti di lorong kecemasan. Kesemua mangsa berusia 30 hingga 56 tahun itu dibawa ke unit kecemasan Hospital Slim River, Perak untuk menerima rawatan. Kes kemalangan ini masih dalam siasatan lanjut. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bilik Siasatan Jenayah Narkotik di tingkat 4 Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut di Georgetown terbakar hari ini. Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang Muhammad Tarmizi Muhammad Jaafar berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden itu pada jam 7.55 pagi tadi. Susulan itu, beliau berkata anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Perak Lebuh Pantai dan Paya Terubung bergegas ke lokasi kejadian. Setiba di lokasi, didapati berlaku kebakaran yang membabitkan bilik siasatan di tingkat 4. Kebakaran kira-kira 40% itu telah memusnahkan fail, komputer, peralatan pejabat dan foto. Anggota bomba mengambil masa selama 15 minit untuk mengawal kebakaran. Kejadian dilaporkan tiada melibatkan mangsa, manakala punca kebakaran masih dalam siasatan. Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan menafikan dakwaan telah dipilih sebagai calon Perdana Menteri untuk Muafakat Nasional untuk Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 nanti. Beliau yang mesra dikenali sebagai Tok Mat memberitahu bahawa dakwaan itu adalah palsu. Dalam satu perkongsian di laman Instagram, beliau menafikan dakwaan bahawa beliau telah dipilih sebulat suara sebagai calon Perdana Menteri untuk Muafakat Nasional MN bagi Pilihan Raya Umum ke-15. Dalam masa yang sama, Tok Mat turut memaklumkan perkara berkenaan di laman akaun Twitter rasmi beliau. Menerusi paparan itu, nama Tok Mat dikatakan telah disenaraikan sebagai calon Perdana Menteri bagi Muafakat Nasional dan telah mendapat undian tertinggi berbanding calon-calon lain pada mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO baru-baru ini. Selanjutnya, Ruzaini Roslan akan menemui anda selepas ini untuk laporan cuaca. Abang boleh tak nak peluk? Tak boleh, Dik. Alah, boleh lah. Dah lama tak jumpa. Rindu. Boleh. Rasanya mak sayang Dini lebih daripada Dina. Ish, mana ada. Mak sayang sama je. Dina, Dini nak makan apa? Dini nak Maggi kari lah. Nak mi goreng. Pergi kari ya? Kan dah agak. Mak sayang Dini lebih. Kini nikmati juga Maggi Kari dengan cara goreng bersama gabungan 12 rempah dan cili sebenar yang dimasak hingga pecah minyak.
ditambah kelazatan bahan segar. Dina, Dini. Maggi kari untuk Dini dan mestilah Maggi mi goreng untuk Dina. Rasanya mak lebih sayangkan Dina. Dua-dua mak sayang. Lazatnya Maggi kari dengan 2 cara. Assalamualaikum dan bertemu kembali. Saya Rozani Yuslan membawakan laporan cuaca hari ini 25 Januari 2021 untuk anda di luar sana yang ingin merancang aktiviti seharian hari ini. Pada ketika ini, negara kita masih lagi menerima pengaruh angin yang dominan dari arah timur laut dengan kelajuan yang kencang iaitu sekitar 50 hingga 60 km sejam. Oleh sebab itu, ianya boleh mengakibatkan ketinggian ombak di utara Laut Cina Selatan mencecah 3.5 sehingga 4.5 meter. Justru itu, Met Malaysia menerusi laman sesawangnya masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora tetapi di bahagian utara Laut Cina Selatan iaitu perairan Condor dan Reef North dengan kategori pertama dan kedua. Amaran tersebut berkuat kuasa sehingga lewat malam ini 25 Januari 2021. Keadaan ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak turun ke laut dalam buat masa ini. Keadaan cuaca semasa pula menunjukkan hujan dan ribut petir sudah mula terbentuk di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia. Ribut petir yang sedang berlaku di utara Perak, selatan Pahang dan barat Johor dijangka akan berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Pergerakan awan hujan tersebut adalah ke arah barat daya. Justeru kawasan seperti Pulau Pinang dan Negeri Sembilan juga dijangka dalam keadaan lembap menjelang awal malam nanti. Bagi negeri Sarawak pula, ribut petir di 1-2 tempat yang berlaku di bahagian barat negeri tersebut pada ketika ini dijangka akan berterusan sehingga malam nanti. Begitu juga keadaan yang sama berlaku di bahagian barat dan pedalaman negeri Sabah. Hujan dan ribut petir di 1-2 tempat boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya, kita beralih ke paparan model numerical hujan untuk cuaca untuk pagi dan petang esok. Menerusi model tersebut, dijangkakan rantau negara dalam keadaan tidak hujan, namun menjelang petang, hujan dan ribut petir dijangka berpotensi untuk berlaku di utara Semenanjung yang melibatkan negeri Pulau Pinang dan Perak serta di bahagian barat negeri Sarawak dan bahagian pedalaman Sabah. Justeru, orang ramai perlulah sediakan payung sebelum hujan sebelum anda keluar rumah esok. Baiklah, sebelum kita berpisah, ikuti ramalan cuaca 3 hari bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan perkembangan sukan. Persatuan Bola Sepak Perak, PAFA, tidak pernah terfikir untuk menjual Perak FC susulan kemulut kewangan yang melanda Badan Induk Bola Sepak Negeri itu.
Sebaliknya, Naib Presiden 1 PAFA, Datuk Muhammad Yazan Muhammad berkata, PAFA mahu terus memberikan fokus memperkasakan Perak FC di sebalik masalah yang melanda PAFA ketika ini. Beliau memberitahu proses pembangunan itu perlu berterusan agar seiring dengan proses penswastaan kelab sebagaimana yang telah ditetapkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Fokus utama PAFA sekarang ini adalah untuk membangunkan Perak FC dan mencari titik permulaan dalam usaha menyuburkan semula bola sepak Perak. PAFA tidak boleh sewenang-wenangnya jual atau melelong kepada siapa-siapa. Malah mereka harus berbincang dengan kerajaan negeri Perak kerana mereka juga ada sentimen tersendiri. Semua pihak masih terkejut dengan apa yang berlaku sejak beberapa hari yang lalu. Apa yang paling penting sekarang adalah untuk kita kena pasti pihak yang akan menerajui Perak FC. Di sebalik ketidaktentuan dan ancaman pandemik COVID-19, Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia PJBM, B. Satyanathan berharap saingan Liga Malaysia Liga M 2021 tidak berdepan nasib sama seperti musim lepas. Bekas pengendali skuad kebangsaan itu mengakui bukan sahaja barisan pemain dan pegawai pasukan akan terkesan, malah perjalanan liga yang terganggu turut menjejaskan semua pihak terbabit sekaligus berkemungkinan besar membunuh keseluruhan industri bola sepak tempatan. Beliau berkata, sekiranya kita menunggu sehingga COVID-19 reda, ramai pemain industri bola sepak akan gulung tikar. Jadi kita mesti berfikir di luar kotak. Bola sepak bukan sukan dimainkan secara suka-suka, tetapi bola sepak adalah sebuah industri. Satyanathan, 62 tahun berpendapat, dengan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP yang ketat dan lebih komprehensif, saingan Liga Malaysia tidak mustahil berjalan dalam keadaan terkawal selain mampu membendung penularan wabak itu dalam kalangan pemain serta pegawai pasukan. Bayern Munich menjarakkan kedudukan di puncak Bundesliga kepada 7 mata selepas menang 4-0 ke atas kelab bawahan Schalke dengan Robert Lewandowski meledak jaringan dalam 8 aksi liga berturut-turut. Bayern mengukuhkan kelebihan selepas pasukan di tangga kedua RB Leipzig tewas 2-3 kepada satu lagi kelab bawahan Mainz kemarin. Dengan hanya pasukan tunggal daripada 3 teratas yang mencapai kemenangan, juara Eropah Bayern berada di landasan tepat untuk merangkul gelaran Bundesliga kali ke-9 berturut-turut. Thomas Müller membuka tirai jaringan menerusi tandukan sebelum Lewandowski meledak gol kedua dari sudut sukar pada babak kedua untuk jaringan ke-23-nya dalam 17 aksi Liga musim ini. Bayern semakin mengganas lagi dengan 2 jaringan pada 2 minit terakhir menerusi tandukan Müller sebelum David Alaba meledak rembatan kencang jarak jauh pada minit ke-90. Bayern berjaya mendapat beberapa mata besar minggu ini walaupun ketika Bayern tidak berada pada tahap sebenar. Bayern meraih 9 mata maksimum minggu lalu selepas hanya menang tipis 1-0 di Augsburg dan 2-1 mengatasi Freiburg di tempat sendiri. Sepakan percuma Bruno Fernandes mencetus kemenangan 3-2 Manchester United ke atas Liverpool pada pusingan keempat Piala FA Inggeris. Fernandes meledak gol kemenangan itu ketika pemain berbaki 12 minit di Old Trafford sekaligus menyingkirkan Liverpool daripada saingan. Liverpool kendalian Jurgen Klopp bermula baik apabila mendahului permainan menerusi Mohamed Salah di babak pertama tetapi Mason Greenwood menyamakan kedudukan. Marcus Rashford meletakkan United di depan apabila perlawanan diteruskan dan walaupun Salah kembali menyamakan kedudukan. Fernandes yang masuk sebagai pemain gantian menewaskan penjaga gol Liverpool, Alisson Becker menerusi sepakan percuma. Jurgen Klopp mengakui pemainnya telah melakukan yang terbaik tetapi terdapat beberapa kesilapan di kawasan gol telah berlaku. Kita akan beralih ke perkembangan antarabangsa selepas ini. Ramainya yang ingkar PKP, banyak kita rugi ni tahu. Kena bayar denda, rugi. Kes naik, rugi. Masa, tenaga, rugi. Kita rugi, semua rugi. Patuh arahan. Kalau duduk rumah, lagi
lagi bagus. Bantu petugas barisan hadapan kita, okey? Ingat, amal 3W. Wash, wear, warn. Dan elak 3S. Tempat sesak, tempat sempit, sembang dekat-dekat. Jangan leka, terus waspada. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Bertemu kembali, kita ke perkembangan antarabangsa. Lebih 90,000 kamera pemantauan digital dipasang di seluruh Singapura bagi membantu polis bertindak balas dengan lebih pantas. Ia juga memastikan panggilan kecemasan 999 dapat diberikan tindakan secara berkesan. Berikutan itu, antara tanggungjawab utama pegawai di Pusat Kawalan Operasi Polis POCC setiap hari ialah menjawab panggilan 999 dalam masa 10 saat, kekal bertenang dan memahami maklumat yang diberikan. Secara purata, Polis Republik itu menerima sekitar 3,500 panggilan setiap hari. Bagaimanapun, 70% daripadanya adalah panggilan palsu. Namun, pihak polis harus membuat pertimbangan untuk membuat keputusan dengan pantas dan cekap. Untuk membantu proses tersebut, kamera-kamera polis akan digunakan untuk memahami sesuatu situasi itu. Selepas keadaan lebih jelas, POCC akan mengarahkan para pegawai di lapangan tentang apa yang harus dijangkakan, langkah-langkah yang harus diambil sebelum mereka sendiri tiba di tempat kejadian. Kini terdapat 90,000 kamera di seluruh Singapura, iaitu peningkatan 20% berbanding 2 tahun lalu. Untuk memastikan khidmat kecemasan masih tersedia di kawasan terpencil, peranti kendiri baharu itu sedang diuji di laluan penghubung Taman, Punggol dan Sengkang. Sekurang-kurangnya 19 mayat yang rentung ditemui di Mexico berhampiran sempadan Amerika Syarikat di sebuah kawasan di mana kartel dadah sering bertempur. Sabtu lalu, polis menemui 2 kenderaan yang hangus mengandungi beberapa mayat yang sudah rentung di sebuah jalan berhampiran bandar Camargo. Siasatan awal polis mendapati mangsa ditembak dan kemudian tubuh mereka dibakar, tetapi tiada kelongsong peluru ditemui di tempat kejadian. Bermakna wujud berkemungkinan mangsa dibunuh di tempat lain. Menurut sumber di Pejabat Pendakwa Raya, bedah siasat sedang dijalankan, namun pengecaman mayat sukar dilakukan kerana keadaan mereka. Camargo, sebuah bandar yang mempunyai kira-kira 15,000 penduduk, adalah sempadan negeri Amerika Syarikat dan berdekatan negeri Nuevo Leon di Mexico. Pihak berkuasa dari Nuevo Leon sedang bekerjasama dengan Pejabat Pendakwa Raya Tamaulipas. Wilayah itu menyaksikan banyak pertelingkahan antara kartel Noreste yang mengawal sebahagian Nuevo Leon dan kartel Gulf yang sudah berdekat lamanya berkuasa di Tamaulipas. Pada Januari 2019, di bandar berjiran, Miguel Alemán, 24 mayat dijumpai yang mana 15 daripadanya rentung. Mexico merekodkan 34,523 kes pembunuhan pada 2020, sedikit penurunan berbanding 2019 dengan 34,608 kes, iaitu rekod tertinggi sejak penjumlahan rasmi dibuat. Keganasan berkaitan kartel dadah berlaku di Mexico sejak 2006 dengan lebih 300,000 kes pembunuhan sejak daripada itu. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden akan mengenakan semula larangan perjalanan COVID-19 kepada bukan warga Amerika Syarikat. Larangan kepada individu yang pernah ke Britain, Brazil, Ireland dan beberapa negara Eropah. Pegawai Rumah Putih berkata Biden juga akan melanjutkan larangan untuk pengembara yang ke Afrika Selatan susulan amaran terhadap varian baharu COVID-19 yang kini sudah dikesan di Amerika Syarikat. Minggu lalu, Presiden Amerika Syarikat itu mengetatkan langkah pemakaian pelitup muka dan mengarahkan mereka yang masuk Amerika Syarikat untuk dikuarantin susulan krisis COVID-19 yang semakin buruk di negara itu. Biden juga berkata kes kematian akibat COVID-19 di Amerika Syarikat dijangka meningkat kepada 500,000 orang pada bulan hadapan daripada 420,000 ketika ini dan langkah drastik perlu segera dilaksanakan. Usaha untuk menyelamatkan 10 pekerja lombong yang terperangkap ratusan meter di bawah tanah selama 2 minggu di timur China dipertingkatkan selepas 11 pelombong berjaya dibawa keluar hari ini. Pekerja lombong pertama yang dibawa keluar kira-kira jam 11 pagi tadi dan dibawa ke hospital dalam keadaan yang amat lemah. Pekerja lombong itu ditemui di bahagian lombong yang terpisah oleh sekumpulan 10 penyelamat yang berjaya menghubunginya sebelum itu.
Media tempatan melaporkan kumpulan ketiga terdiri daripada 3 pekerja lombong dibawa keluar kira-kira jam 2 petang disusuli 3 lagi mangsa selepas itu. Pasukan penyelamat berharap dapat menyelamatkan baki 10 pekerja lombong itu selepas ruang pengudaraan dibersihkan. Pasukan pakar berdepan kesukaran untuk membantu pekerja itu sejak letupan di Lombong Hushan di wilayah Shandong memerangkap mereka di bawah tanah ketika berlaku kenaikan paras air pada 10 Januari lalu. Penunjuk perasaan bertempur dengan polis bagi menentang perintah berkurung di Belanda semalam. Perintah berkurung baharu dikuatkuasa bermula Sabtu di beberapa bandar bagi menangani pandemik COVID-19. Televisyen tempatan melaporkan pihak berkuasa terpaksa menggunakan gas pemedih mata untuk menyuraikan orang ramai. Sekurang-kurangnya 30 orang ditahan. Pihak berkuasa tempatan terpaksa menggunakan meriam air di tengah bandar Amsterdam yang menjadi lokasi ratusan penunjuk perasaan berhimpun selepas perintah itu bermula Sabtu. Pihak berkuasa tempatan turut mengesahkan pusat saringan COVID-19 dibakar pada petang Sabtu di utara Belanda. Perintah berkurung dari jam 9 malam ke 4.30 pagi itu adalah pertama kali sejak Peperangan Dunia Kedua. Perdana Menteri Mark Rutte berkata ia dilakukan untuk memastikan kes jangkitan menurun. Baik, seterusnya kita beralih ke perkembangan ekonomi. Bursa Malaysia diniagakan bercampur-campur pagi ini selepas mencatatkan keuntungan minggu lepas seiring dengan prestasi di pasaran serantau. Para pelabur dilihat mengambil sikap berhati-hati terutama menjelangnya mesyuarat Persekutuan Amerika Syarikat pertama di bawah pentadbiran Joe Biden lewat hari ini. Jumlah dagangan ialah 904.80 juta unit bernilai 590.42 juta ringgit. Pada jam 9.20 pagi, indeks petunjuk utama FTSE Bursa Malaysia KLCI naik 0.06 mata kepada 1596.80 daripada 1596.74 ketika ditutup pada minggu lepas. Indeks utama dibuka 3.80 mata lebih tinggi pada 1600.54 dan di pasaran lebih meluas, kaunter rugi mengatasi kaunter untung sebanyak 617 berbalas 183, manakala 289 kaunter tidak berubah, 1209 tidak diniagakan dan 20 yang lain digantung. Ringgit dibuka rendah sedikit berbanding dolar Amerika pagi ini berikutan permintaan yang begitu berhati-hati terhadap mata wang tempatan. Bagaimanapun, Ketua Strategi Pasaran Global Axis Stephen Innes berkata, para pelabur nampak lebih yakin memandangkan Hong Kong telah menamatkan sekatan pergerakan. Kebimbangan dalam kalangan pelabur turut berkurangan sekiranya China kembali melaksanakan sekatan pergerakan bagi membendung COVID-19. Walaupun negara itu telah berusaha meningkatkan langkah-langkah sekatan pergerakan menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Pada jam 9.15 pagi, mata wang tempatan susut kepada 4.044 berbanding dolar Amerika daripada 4.0415 ketika ditutup Jumaat lepas. Sementara itu, ringgit diniagakan bercampur-campur berbanding mata wang utama yang lain. Kontrak niaga hadapan emas di Bursa Malaysia Derivatives tidak diniagakan pada sesi dagangan awal pagi ini. Jumlah dagangan SIFA manakala kepentingan terbuka kekal sebanyak 15 kontrak. Baik, laporan tadi mengakhiri series utama malam ini. Teruskan menonton series media. Saya Atira Aminuddin. Assalamualaikum dan selamat malam.